keluar. Oh, dah Ustazah. Sister Ramia Jari pula terkeluar. kita minta masuk balik lah, request balik. Okay. Alhamdulillah, kita mulakan sesi kita yang seterusnya. Fiqh Wanita Bersama Saudaraku yang keempat, 12 September, dan insyaAllah akan dibentangkan oleh Dr. Sofia. Okay, insyaAllah kita doakan juga pada semua sahabat-sahabat kita, terutama yang daripada Sarawak dengan ujian line terputus-putus. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan mudah-mudahan dapat meneruskan kelas pada malam ini. Dan sekiranya masalah lain tersebut tidak dapat diatasi oleh sahabat-sahabat kita, saudara kita dari Sarawak, jangan bimbang. InsyaAllah kita rakam dan kita akan uploadkan seperti biasa di YouTube channel dan akan boleh ditonton semula. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan Dr. Sofia. Sudah 20 minit berlalu dan insya-Allah kita ada lagi 40 minit kan? 40 minit, mungkin 35 minit Dr. Sofia akan bentangkan. Dan 5 minit kita akan berikan ruang untuk soal jawab seperti biasa, insya-Allah. Terima kasih dan silakan Dr. Sofia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. InsyaAllah kita sama-sama baca doa ni yang sangat ringkas Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah kepadaku ilmu. Tambahilah ilmuku. Rabbi zidni ilma. Dan ini doa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui surah Taha ayat 114. Jadi insya-Allah kita berpaksikan kepada moto ni lah, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Raudah, juga kepada pertama sekali kepada Sister Nurul yang masih setia bersama dengan kita pada malam ini, dan juga saya mengalu-alukan semualah. Tadi kita berkesempatan untuk sikit sebanyak bertaaruf, jadi alhamdulillah, dan itu adalah satu tuntutan lah kepada kita sebagai saudara se-Islam, saudara seakidah, untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua yang hadir, Syahidah, Ain Nuraini, Yusrina, Ina Abdullah, Utik, Ramia, semua ni daripada Jamaah Surau Kampung Gayu, Padawan Sarawak. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Sangat gembira pada hari ini, walaupun kita tidak ke sana tetapi masih lagi ada peluang untuk kita bersama-sama pada malam ini, dan sangat-sangat terujalah untuk berjumpa dengan semua. Begitu juga dengan yang lain. Alhamdulillah, Ina masuk Islam tahun 1989, Masya Allah. Jadi Ain ada bagi komen kat sini, alhamdulillah kami kuat semangat untuk belajar agama tapi banyak kendala. Oh iyalah. Jadi insya-Allah semua tu kita harapkan usaha-usaha itu akan dikira oleh Allah Subhanahu Taala sebagai amal yang akan tertulis dengan kemas di sisi Allah dan sudah pastilah akan diganjari dengan ganjaran yang selayaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini sedikitlah macam kita kata kenapa kita bersama-sama pada malam ini. Bukanlah Dr. Sofia bercakap ni adalah yang terbaik, bukan. Matlamatnya adalah untuk kita sama-sama membina diri dengan menambahkan ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran setakat yang kita mampu, juga menambahkan ilmu di sudut ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW, ilmu hadis, dan juga beberapa ilmu lain yang bermanfaat. Jadi saya mengalu-alukanlah kalau sesiapa yang ada perkongsian, ada persoalan yang ingin dikemukakan, jadi sama-sama insya-Allah kita bersama-sama.
Kemudian marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh agar kita berusaha menjadi hamba Allah, seorang mukminah yang istiqamah, yang sentiasa berada di atas jalan ilmu, yang akan bertindak sebagai penyuluh kepada kita dalam perjalanan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah jadi kita sentiasa ingat Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu, sebab ilmu tu adalah cahaya yang boleh memberikan panduan dalam kehidupan kita dalam perjalanan yang berbaki ni untuk membawa bekal kepada perjalanan yang sangat jauh. Okay. Jadi sedikit persoalan lah sebelum kita pergi kepada ayat 5, 6, 7. Kita nak tengok sedikit lah apa kaitan diri kita dengan Al-Fatihah ni, kenapa sangat istimewa surah ini. Jadi pertama sekali kita pun sudah pun jelas bahawa saya wajib membacanya dengan betul, dengan sebutan yang betul sedaya upaya, dengan bacaan yang betul. Jadi apabila kita nak membaca dengan betul maka kita kena belajarlah, tidak ada cara lain. Kemudian saya menghafalnya, alhamdulillah. Kalau yang masih lagi belum ada yang menghafal keseluruhannya, tidak menjadi masalah. Jadi usaha itu perlu diteruskan sehinggalah dapat menghafalnya dengan sepenuhnya. Sebab Allah tu maha tahu akan usaha-usaha yang dilakukan oleh hamba-Nya. Yang ketiga, saya memahami maknanya. Dalam kita memahami makna kalam Allah ni memang tak akan habis-habis. Jadi usaha tu perlu dilakukan berterusan walaupun sedikit. Yang keempat, saya menghayatinya dalam hidup. Jadi bila faham, insya-Allah kita dapat menghayati dalam kehidupan kita lah. Maksudnya setiap nafas yang kita sedut, yang kita hembus kembali. Jadi kehidupan itu penuh dengan pengabdian diri kita kepada Allah. Kita sebagai hamba tak boleh keluar daripada kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Jadi apa yang kita belajar, insya-Allah kita cuba hayati. Dan saya merinduinya. Kenapa kena rindu ni dengan surah Al-Fatihah? Kerana Allah SWT memfardukan kepada kita untuk kita membaca sehari semalam 17 kali. Masya Allah. Tadi kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu isyak. Jadi salat fardu isyak ni 4 rakaat. Jadi setiap rakaat kita akan ulang sebanyak 4 kali lah. Kalau 4 rakaat 4 kali sebab setiap satu rakaat 1 kali. Dan kita akan membaca 7 ayat. Tak boleh lebih. Tak boleh 4 rakaat tu kita nak bahagi-bahagikan 7 ayat ni. Tak boleh. Setiap satu rakaat kita kena habiskan 7 ayat. Dan ia mestilah dibaca dengan turutan yang seperti mana yang Allah wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat istimewa lah surah ni. Sebab itulah diminta, Allah meminta agar kita membacanya sebanyak 17 kali, diulang-ulang dalam setiap rakaat. Okay. Kita nak pergi kepada ayat 5 dan ayat seterusnya lah hingga ayat terakhir iaitu ayat 7. Okay. Skrin jelas ke? Boleh nampak ke? Ataupun perlu lagi dibesarkan? Perlu besarkan. Perlu besarkan Okay. Kalau begitu, boleh? Boleh. Alhamdulillah. Boleh nampak dengan jelas insya-Allah. Okay, insya-Allah kita akan sambung. Ayat 5 adalah okay, kita tengok. Okay. Tak besarkan. Okay. So ayat 5 ialah ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Iyyaka, iya ni hanya engkau sahaja. Iyyaka. Iya hanya engkau ni, ka ni lah. Iyyaka na'budu. Jadi ada dua perkataan ini, iyyaka dan na'budu. Ini dua perkataan lah, satu iyyaka dan satu lagi
na'budu. Jadi iyyaka di sini maksudnya hanya engkau sahaja ya Allah kami beribadah dengan penuh patuh dan sayang, dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh kepatuhan lah. Kita melakukan ibadah kepada Allah. Di setiap kali kita sebut iyyaka na'budu, maka akan tergambarlah kepada kita siapakah yang kita sebutkan dengan perkataan ka ni. Jadi dia kembali kepada ayat yang sebelumnya yang kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pertama sekali kita sebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebut nama Allah. Allah mengajar. Ayat yang pertama di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah perkenalkan namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah itu bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Allah ulang lagi dalam ayat 2, Alhamdu, segala puji, pujian yang selayaknya bagi Allah, dan juga terima kasih hanyalah khusus untuk Allah. Jadi Allah ulang lagi namanya iaitu Allah. Allah adalah nama yang paling istimewa. Kemudian dijelaskan lagi siapa itu Allah, supaya kita betul-betul kenal Rabbil Alamin, yang mencipta, yang mengurus, yang memberikan segala keperluan kepada makhluk yang diciptakannya. Jadi Allah ajar kita supaya kita mengucap Alhamdulillah. Tadi pun kita bila berta'aruf tu maksudnya perkataan yang paling kita ulang-ulang adalah Alhamdulillah. Kemudian perkataan pertama yang kita sebut sebelum kita memulakan bicara, kita akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan sahaja untuk permulaan kepada kita belajar, tetapi semua perlakuan kita di atas dunia ini akan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pertolongan atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi dekat sini apabila kita sampai kepada iyyaka, kita akan hadirkan semua nama-nama Allah ini. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian dalam ayat 2 Allah sebut lagi maksudnya nama Allah, kemudian Rabbil Alamin juga nama Allah. Ar-Rahman lagi sekali diulang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi maksudnya dekat sini meletakkan suatu memasakkan dalam diri kita bahawa kita akan dihisab oleh Allah ketika mana kita kembali kepadanya di akhirat ini. Semua tidak ada pengecualian. Jadi di sinilah kita sebut, bila kita sebut ka dekat sini, hanya engkau, dia bukan hanyalah kita bayangkan engkau saja. Maksudnya kita bayangkan semua sifat-sifat yang Allah telah sebutkan sebelum ini. Kemudian na'budu, kami beribadah dengan penuh patuh dan sayang. Na'budu dalam bentuk plural. Jadi kenapa ia datang dalam bentuk plural? Jadi di sini ada beberapa jawapanlah. Pertamanya tentang sangat-sangat dianjurkan agar kita salat berjamaah. Salat bukan seorang diri tapi salat berjamaah. Itu satulah. Kalau katalah kat rumah tu tak ada sesiapa, maksudnya kita seorang sahaja, maka kenapa kita sebut na'budu? Kerana kita nak bawa semua yang ada bersama-sama kita untuk mengabdikan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tekad, walaupun tadi ada saudari kita dari mana tadi yang seorang saja Yao ya, Chin Yao ya, yang hanya seorang saja yang bersyahadah, yang mengucap syahadah, yang masuk yang beragama Islam, yang lain masih lagi beragama dengan agama yang asal. Masya Allah, tahniah tahniah di atas. Ya. Sumayyah. Oh, Sumayyah. Okey, Sumayyah. Okey, Sumayyah kan tadi. Jadi tahniah Sumayyah. InsyaAllah kita sama-sama doakan dengan perkenalan kita pada malam ini. InsyaAllah doktor juga akan bersama-sama berdoa agar bukan Sumayyah sahaja, maka keluarga Sumayyah juga akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak pernah ada rasa putus asa.
Kerana Allah tu maha tahu, Allah itu maha sayang, Allah itu mengetahui segala-galanya. Jadi kita serahlah pada Allah, yang mana Allah lah yang maha mengetahui, dan kita berusaha sekadar yang kita mampu. Jadi di sini dalam ayat 5 yang pertama ni, Allah nak pasakkan matlamat hidup kita, matlamat kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya dengan penuh kepatuhan dan dengan penuh rasa kasih sayang. Sangat bagaimana kita tak sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah sangat-sangat menyayangi kita. Jadi itu bahagian pertama kepada ayat 5. Okay, kita sambung lagi. Kalau siapa yang ada soalan boleh je tanya. Tak payah tunggu pada akhir perbincangan kita. Okay, kita nak tengok sedikit apa maksud ibadah ni yang dalam yang kita sebut na'budu ni. Daripada sini keluarnya perkataan abdun. Abdun ni hamba. Jadi daripada situ keluarnya perkataan ibadah. Ibadah tu kita lakukan untuk membuktikan kita ni hamba kepada Allah. Okay, apa maksud ibadah? Okay, pertama kita merendah diri dan tunduk pada sistem, iaitu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita difardukan untuk salat sehari semalam 5 waktu dengan waktu yang telah pun ditentukan oleh Allah. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar kita ada kesempatan untuk bersua muka, dan kita akan cuba untuk melaksanakan satu training sebanyak 2 hari untuk rasa bagaimana Nabi SAW diajar oleh Jibril alaihissalam ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Selepas kembalinya daripada Isra dan Mi'raj, maka keesokan harinya Jibril alaihissalam datang untuk mengajarkan Nabi tentang salat. Dan pada ketika sesi pengajaran itu, Jibril memberitahu tentang waktunya. Setiap waktu Jibril datang, daripada waktu zuhur, kemudian Jibril menunjukkan bagaimana tata cara wudu, sangat-sangat kita kata sangat-sangat kita kata training yang sangat-sangat efektif, kerana mereka melakukan secara bersama. Bukan macam doktor ni bercakap kan, tak. Maksudnya Jibril diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW untuk menunjukkan bagaimanakah cara pelaksanaan salat, dan sebelum itu mestilah tahu waktu dia. Jadi Jibril akan datang setiap waktu. Macam kalau kita boleh bersama 2 hari, kita cuba kita cuba menghayati bagaimana peristiwa itu berlaku kepada Nabi SAW. Maksudnya Jibril yang merupakan malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah ketua kepada segala malaikat, maka diutus oleh Allah untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dan satu riwayat disebutkan Jibril datang dalam keadaan menyerupai menyerupai manusia yang paling cantik rupanya, dan keadaan dirinya itu maksudnya paling sempurna bila dia datang berjumpa dengan Nabi, membawa Nabi melakukan wudu, kemudian bersama-sama dengan Nabi salat berjamaah pada hari pertama semua sekali, bermula dengan zuhur, kemudian asar. Bukan Jibril tak duduklah bersama Rasulullah, maksudnya dia datang pada waktu zuhur, menunjukkan inilah waktu zuhurnya, bermula sebaik sahaja gelincir matahari. Jadi selepas itu mereka melakukan wudu, kemudian salat bersama-sama, kemudian selepas itu Jibril hilang, Jibril pergi, dan kemudian selepas daripada zuhur, apabila masuk waktu asar, Jibril datang lagi. Jadi di situ nampak kita kata melakukan ibadah itu bersama. Jadi di sinilah ibadah yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan, iaitu salat 5 waktu, perlu kepada satu training supaya kita dapat melakukan dengan bagaimana cara sama sebagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu berpandukan kepada apa yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam. Jadi training yang dilalui oleh Nabi sallallahu itu ada 2 hari. Hari pertama semuanya di awal waktu. Hari kedua di akhir waktu kecuali waktu maghrib dengan waktu yang sama. Jadi sangat
sangat-sangat interesting lah, sangat-sangat menarik pendekatan itu. Nanti insya-Allah kita sama-sama doakan agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bersua muka dan boleh kita bersama dalam masa 2 hari untuk menghayati suatu ibadah yang sangat-sangat penting dalam hidup kita di dunia. Okay, perasaan rendah diri dan tunduk kepada sistem aturan Allah. Yang kedua, semua ucapan dan perbuatan yang Allah suka dan redha, maksud itulah merupakan ibadah. Ucapan dan perbuatan yang Allah redha dan Allah suka, sama ada perbuatan tu yang zahir ataupun perbuatan yang tersembunyi. Jadi maksudnya keseluruhan kehidupan kita adalah ibadah lah. Keseluruhan kehidupan kita adalah ibadah selagi mana kita menyedari bahawa, ataupun bukan selagi mana lah, yang sepatutnya kita sedari bahawa kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita pergi kepada bahagian kedua. Okay, ada soalan tak? Tak ada Okay, kita nak bila kita kata tadi yang ini adalah matlamat manusia dicipta. Dan di sini jugalah melatih kita supaya ada ni ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tu adalah melakukan sesuatu ibadah hanya kerana Allah. Tapi kadang-kadang memanglah ada cabaran-cabaran sebab cabaran di sudut kita kata hawa nafsu kita, kadang-kadang ada rasa nak tunjuk-tunjuk, kadang-kadang ditambah lagi dengan hasutan-hasutan syaitan. Jadi kat situ bila saja kita dihasut oleh syaitan, maka Allah ajarkan kita untuk menyebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitan, daripada syaitan yang direjam. Jadi setiap kali ada bisikan-bisikan yang yang bercanggah dengan apa yang Allah kehendaki, maka kita sebut sahaja a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu yang diajarkan kepada kita. Sebab memang akan ada usaha-usaha daripada musuh kita untuk menjauhkan kita daripada mendekatkan diri dengan Allah. Okay. Kita pergi lagi. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Okay, dan hanya engkau sahaja. Ni juga akan, kenapa diulang iyyaka? Kerana nak tanamkan dalam diri kita keikhlasan. Jadi bila kita baca yang pertama, iyyaka na'budu, Allah akan ulang lagi wa iyyaka nasta'in. Sebab kita kalau kita sayang, maka kita akan ulang-ulanglah panggilan kita kepada seseorang yang kita sayang. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah design untuk kita ucapkan 2 kali. Iyyaka na'budu, kemudian satu lagi iyyaka nasta'in. Jadi untuk kita menjadi hamba Allah, kita kena mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekarang ni bila kita baca, bukan untuk kita sahaja tetapi untuk semua saudara-saudara kita. Yang seagama, saudara-saudara kita yang yang mukminin dan mukminat lah. Jadi kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu perasaan yang maksudnya kita tak boleh nak gambarkan lah macam mana apabila kita berbicara dengan Allah secara direct. Jadi matlamat maksudnya untuk menuju kepada matlamat penghambaan tadi, kita kena sentiasa memohon pertolongan Allah. Okay, kita tengok. Kita nak minta tolong ni untuk dapat apa dari Allah? Pertama, untuk dapat manfaat dan kebaikan. Untuk mendapat manfaat dan kebaikan. Yang kedua, untuk jauh daripada keburukan dan kerugian. Kalau kita kata manfaat, lawannya rugilah. Maksudnya kalau ada manfaat, itu dia yang kita sentiasa minta. Jadi lawannya rugi. Kalau kita minta kebaikan, lawannya keburukan. Jadi keburukan tu kita nak minta Allah jauhi daripada kita. Dan yang kita nak mohon untuk mendapat manfaat, manfaat dunia dan akhirat. Okay. Jadi mungkin Dr. Rauta nak bagi beberapa contoh kepada permohonan ini. Dr. Rauta? Untuk memohon permohonan minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dengan tips yang Nabi ajarkan, antaranya menyebut nama-nama Allah yang berkaitan dengan hajat yang kita perlukan, kan. Kalau contohnya mohon kesembuhan, contohnya Allah Maha Penyembuh, jadi bolehlah sebut ya Syafi. Kalau kita mohon belas kasihan supaya kita dikeluarkan daripada permasalahan yang sangat menghantui diri kita,
kan kita boleh sebut ya Alim, ya Khabir, kan, dengan nama-nama Allah daripada Asmaul Husna yang berkaitan dengan permasalahan kita. Yang tu lah kot yang saya boleh tambah. Okay. Ya Alim yang maha mengetahui, ya Khabir yang maha diberikan segala perkhabaran yang detail. Kan kadang-kadang masalah kita ni kita pun tak tahu puncanya apa, kita tak tahu penyelesaiannya macam mana, tapi Allah maha mengetahui. Jadi kita serulah nama-nama Allah itu. Jadi Itu untuk memohon ni tak perlu pun ada wuduk kan? Maksudnya anytime. bila sahaja, anytime. Masya Allah, kita celik aja mata, terjaga di waktu malam maksudnya kat situ kita boleh je memohon apa je. Contohnya kita dalam keadaan kekusutan, maksudnya kita tak dapat jalan keluar kan, kita kata ya Allah yang maha mengetahui, ya Allah yang maha sayang, ya Allah yang maha yang maha qadir, yang maha berkuasa kan. Kalau kadang kita mungkin tak ingat bahasa Arab kan, apa nama Allah dalam bahasa Arab tu. Jadi tak perlu kita risau, kita sebut sahaja. Maksudnya segala kekuasaan, maksudnya yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha bijaksana. Kan? Pastilah yang maha bijaksana itu akan memberikan suatu solusi yang juga bijaksana. Kadang-kadang tak pernah terfikir pun dalam fikiran kita. Jadi kita mohon pada Allah dalam kejauhan malam, bila bangun saja tak perlu pun bangun nak ambil uduk. Jadi itu antara perkara-perkara yang hanya 2 rangkap sahaja Allah sebut, wa iyyaka nasta'in. Kan? 2 rangkap sahaja, 2 perkataan sahaja. Wa iyyaka, dan hanyalah engkau kami sentiasa memohon pertolongan. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil verb ni ada 2, dia ada past tense, dia ada 3 lah maksudnya dia ada past tense dan ada present tense. Kalau dalam ni Allah guna present tense kerana kita nak mohon ni sekarang dan sampai bila-bila sehinggalah akhir hidup kita kat dunia ni lah. Jadi bila kita nak mohon tu kita ada dua pecahan. Satu kebaikan, memohon kebaikan, dan satu lagi menjauhkan daripada keburukan. Kan? Itu je hidup kita tak? Maksudnya sama ada baik, kebaikan, ataupun nak menghindarkan daripada keburukan. Katalah kita sedang berada dalam keburukan, ujian oleh Allah, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah yang maha tahu, ya Allah yang maha bijaksana kan, ya Allah yang maha banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu, ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri untuk melaksanakan apa-apa saja kehendak. Maka ya Hayyu ya Qayyum, apa doa yang kita baca tu Dr. Radha? Ya Hayyu ya Qayyum, nastaghith birahmatika ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika, dengan kasih sayang, rahmat kasih sayangmu, astaghith, aku memohon pertolongan. Jadi di situ nanti kita akan kongsikan buku-buku doa. Mungkin ada banyak buku doa Dr. Radha yang ada terjemahannya, yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi kalau kita tak dapat nak baca yang Arabic, kita boleh baca je yang bahasa yang terjemahannya. Saya sharekan dalam grup ya. Boleh, banyak dekat situ doa-doa yang mendamaikan diri kita. Maksudnya apa-apa saja kehendak kita, kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada untuk mendapat kebaikan atau untuk menjauhkan diri kita daripada sebarang keburukan. Contohnya kita nak keluar rumah, kita pun membaca bismillah tawakkaltu ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi doa-doa lain, mungkin kita baca ayat kursi. Jadi kita menyebut semua tu adalah nama-nama Allah yang maha sempurna dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang memang dikhususkan untuk diri kita sebagai seorang hamba. Cantik kan? Maksudnya kita nak buat apa dah ada dah panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kita kuat apa dah? Okay, ada 2 minit lagi. Okay, kita pergi kepada ayat 6. Kita pergi kepada ayat 6. Ihdina, ni perkataan ihdina. So kita ada 3 perkataan dalam ayat 6 ni. Ihdinas sirata
Ayat perkataan kedua as-sirata. Sekejap okey. Perkataan pertama ihdina, ihdina. Ya Allah, tunjuklah kami, pandulah kami, bimbinglah kami sepanjang masa. Bukan hanya masa-masa tertentu je, tak. Kita minta sepanjang masa Allah tunjuk, sepanjang masa Allah beri panduan, sepanjang masa Allah membimbing kita. Jadi di sini Allah mengajarkan agar kita menyebut ihdina. Ihdina daripada sinilah keluarnya perkataan hidayah juga. Perkataan hidayah juga. Okey, yang kita mohon ini adalah suatu hidayah yang memang Allah saja yang boleh bagi. Maksudnya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa bersemangat untuk belajar, untuk kita sentiasa diberi petunjuk, untuk kita sentiasa diberi panduan. Contohnya macam kita kena buat pilihan kan malam ni kita nak buat apa waktu ni. Jadi kita dah tahu dah kita ada kuliah. Jadi itu pilihan kita. Jadi maksudnya apabila kita ada niat maka insya-Allah Allah akan tolong kita untuk memudahkan perjalanan kita untuk mendapat apa yang terbaik bagi kita pada saat itu. Sebab kadang-kadang banyak kebaikan tapi nak pilih yang mana satu. Jadi kita perlu kepada ilmu dan perlu kepada suatu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membimbing kita untuk memilih sesuatu yang terbaik pada ketika itu. Okey. Jadi kat sini ada 3 saja tapi 3 ni memberikan suatu panduan kepada keseluruhan kehidupan kita. Ihdina, kemudian sambung kepada ihdina as-sirat, ihdina as-sirat, sirat adalah jalan. Sebab kita sentiasa walaupun tak duduk kat jalan yang besar tu kita sentiasa menuju Allah. Kita sentiasa menuju Allah. Jadi kita kena sedarlah walaupun kaki kita tak bergerak, kita duduk dekat meja ni saja, tapi perjalanan umur kita kalau kita tengok jam dah dekat pukul 10 ni, Dr. Sufia dah pukul 10 dah. Jadi kita sentiasa berada di atas jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak puhunlah jalan menuju Allah ni, biarlah kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang berpandukan kepada ajaran-ajaran yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lurus tu apa? Lurus tu adalah jalan Islam, yang mana Islam itu terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 perkataan saja, tetapi 3 perkataan ini adalah suatu perkataan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mohon pada Allah. Sebab tadi yang ayat sebelum kita kata wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi pertolongan apa yang Allah jadikan ataupun Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah ni? Pertolongan untuk sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Jadi perlu tu. Kenapa sampai 17 kali? Kerana ia sangat penting. Ia sangat penting kerana menjamin kebahagiaan kita di dunia, apatah lagi kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jadi masa kita baca ni kita bayangkan, ya Allah, selagi mana hayat kita di dunia ni, mohonlah agar Allah pandu kita agar sentiasa berada di atas jalan yang Allah redha, jalan yang lurus, di mana di situlah yang kita dapat panduan jalan lurus dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan selain daripadanya. Okay. Jadi kita pergi lagi. Ihdinas siratal mustaqim yang terakhir ayat 7, sirata. Sirata ni jalan. Allazina dalam bahasa Melayu ni agak payah nak tulis ni. Allazina, orang-orang yang, allazina siratal ladzina, jalan orang-orang yang. Maksudnya sebab kat situ kita perlulah contoh kan, siapa mereka tu. Jadi siratal ladzina an'amta, an'am plus dengan ta. Ta ni balik kepada Allah. An'amta, yang engkau telah beri nikmat dengan hidayah, petunjuk itu para nabi. Siapakah yang kau telah beri nikmat kepada mereka ni? Iaitu para nabi, orang-orang yang benar imannya, bukan orang munafik. So orang munafik ni dia mengaku dia Islam tapi dalam dia tetap dengan kekufuran. Itu bahaya, bahaya. Cuma kita orang biasa ni kita tak tahulah
Begitu Allah saja yang tahu. Jadi golongan munafik ni adalah golongan kafir yang paling rendah akan dimasukkan ke neraka yang paling dalam sebab mereka pura-pura. Jadi kita tak nak masuk dalam golongan yang pura-pura, kita nak menjadi orang yang benar-benar imannya, bukan orang munafik. Juga kita nak juga bersama dengan orang-orang yang mati syahid, yang itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi pertama para nabi, kedua orang yang benar imannya, bukan munafik, ketiga orang yang mati syahid, mempertahankan agama Allah, dan keempat orang-orang yang saleh. Jadi kita kena tahulah siapa orang saleh ni. Siapa pula para nabi ni. Jadi kita dalam Al-Quran Allah akan perkenalkan Nabi Adam AS, Nabi Idris AS, dan 25 Nabi Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi jalan-jalan kehidupan mereka itulah yang kita nak belajar, supaya kita dapat masukkan diri kita dalam golongan pertama ni, allazina an'amta alaihim, yang kau telah beri nikmat dengan hidayah kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau murka, iaitu yang disebut di sini berdasarkan riwayat adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni mereka tahu nanti kalau kita pergi lagi membincangkan tentang surah-surah, contohnya surah Al-Ma'idah, contohnya surah Al-Baqarah wal Ma'idah, dan Al-Ma'idah, maksudnya Allah akan sebut macam mana orang Yahudi ni Allah murka kerana mereka telah menukar, mengubah kitab yang Allah wahyukan kepada mereka melalui para rasul mereka. Mereka ubah dengan tangan mereka. Jadi mereka ubah ni lah menjadikan mereka orang yang Allah benci. Kemudian dia terakhir sekali, wala, dan tidak juga ad-dallin, orang-orang yang sesat. Jadi kita perlu tahulah kat mana kita nak dapat info tentang orang sesat, tentang orang yang dimurkai Allah ni dalam surah-surah yang selepasnya. Tapi kita dah minta pada Allah. Maksudnya Allah akan pandu kita supaya kita tak termasuk dalam dua golongan yang pertama yang Allah murka dan golongan yang sesat. Jadi alhamdulillah dengan pertemuan kita pada malam ini kita sama-sama dapat saling nasihat-menasihati kalau dapati ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi itu kemungkinan sedikit sebanyaklah. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk terus belajar dan belajar sehingga kita dapat memahami dengan erti kata yang sebenar lah. Jadi kembali kepada Dr. Raudhah. Terima kasih Dr. Safia. Alhamdulillah akhirnya berakhir perjalanan kita memahami dan mentadaburi makna daripada surah Al-Fatihah ini. Bersyukur kita pada Allah SWT, dan insyaAllah bagi yang dah terlepas sesi-sesi yang lalu masih lagi boleh menonton rakamannya ada di link YouTube. Jadi kita ada kesempatan 5 minit ni, 4 minit yang berbaki. Ada tak apa-apa sebarang soalan yang ingin diajukan kepada Dr. Safia ataupun saya sendiri, insyaAllah kalau ada yang boleh dibantu untuk kita lebih menghayati lagi surah Al-Fatihah ini. Jadi dipersilakan kalau ada apa-apa soalan, ada 4 minit insyaAllah. Silakan. Ataupun jika nak di-type pun boleh juga. Kita insyaAllah lepas-lepas ni silakan Muhammad Kiram ya. Okey, silakan. Ini AN Nuraini. Okey, boleh. Ya, sila. Bolehkah kita apabila solat fardu atau solat sunat, dalam solatlah membaca Al-Fatihah disambung? Bisa kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bolehkah doktor? Terima kasih. Sama-sama. Okay, Dr. Raudhah nak jawab? Tak apa, bolehlah tu. Jawapannya boleh sekiranya cukup nafas kan. Kita dengar pada Dr. Safia dulu. Silakan Dr. Safia. Okey, kalau nak sambung tu tidak ada larangan tetapi kalau berdasarkan riwayat Nabi SAW ketika membaca Fatihah dia sangat teliti. Maksudnya dia akan baca satu-satu dengan bacaan yang sederhana, tidak cepat dan tidak lambat. Sebab setiap satu daripada ayat itu Allah akan jawab. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan kata, ya Allah, maksud Allah akan kata, hamba-Ku memuji-Ku.
Jadi kita berhenti, maksudnya apabila kita habis satu tu Allah akan jawab. Kita baca pergi kepada yang kedua pula, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan jawab lagi. Jadi alangkah bahagianya kalau kita berhenti setiap daripada satu ayat. Dan itulah yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi SAW. Tapi tidak salah kalau kita nak sambung pun. Tapi bagi kita Nabi adalah contoh tauladan yang terbaik. Kalau Nabi berhenti, maka kita juga berhentilah. Tapi keluasan tu ada. Kalau nak sambung pun tak ada masalah. Contohnya macam sembahyang tarawih kan, biasa kita pergi sembahyang berjamaah tu biasa nampak imam ataupun dengar imam sambung je. Sebab nak kemungkinan tak tahulah apa sebab kan. Tapi kalau kita sembahyang seorang diri, biarlah kita menghayatinya dengan mengikut tata cara yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi SAW. Mungkin Ustazah boleh tunjuk semula slide yang hari tu kan, daripada hadis yang sahih bagaimana setiap setiap ayat Al-Fatihah yang kita baca tu kan, Allah SWT sahut kan doa kita kan. Jadi imagine kalau kita baca dan kita hayati jawapan Allah SWT tu kan. Yang ni hari tu kita dah bentangkan pada kelas yang pertama kan. So setiap daripada ayat ni kita baca tu Allah akan jawab. Maksudnya hamba-Ku memuji dan bersyukur kepadaku. Bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian apabila kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan menjawab hamba-Ku memujiku. Masya Allah. Suatu perasaan yang sangat indah lah. Bila kita boleh berdialog dengan Allah. Jadi semua hadis ni adalah Nabi SAW sebut pada kita. Nabi tidak pernah berbohong, tidak pernah berbicara sesuatu yang palsu. Jadi apa yang Nabi SAW sebut ni mestilah sesuatu yang benar-benar berlaku. Dan kita sangat-sangat yakin dengan itu. Jadi keyakinan itu kita kena bina lah. Maksudnya kita kena bina. Dengan kita faham, maka ia akan lebih menolong kita untuk dapat memahamilah. Jadi sebab tu yang tadi doktor cakap kita rindu dengan surah surah Fatihah ni. Sebab bila kita baca sama ada dalam salat ataupun di luar salat, Allah akan jawab. Allah akan jawab. Jadi itu suasana-suasana yang mendamaikan, suasana-suasana yang memberikan satu kegembiraan yang tidak terperilah pada kita. Kita kalau orang yang kita sayang, maksudnya nak bercakap dengan kita, berespon terhadap apa yang kita sebut, kita memang nak cakap lama-lama lah kan dengan orang tersebut kan. Itu manusia ni, apatah lagi Allah yang menciptakan kita. Jadi rasa sangat-sangat teruja lah untuk kita baca. Kalau ada kesempatan ulang lagi, sebab Allah akan jawab setiap kali kita membacanya. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih juga pada Puan AN yang bertanya. Jadi nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Tepat jam 10.11 minit tadi kita mula, tepat jam 9.10 minit ya. Alhamdulillah kita akhirnya diizinkan oleh Allah SWT untuk sama-sama pada malam ini. Dan Alhamdulillah saya yakin kita semua beroleh manfaat sedikit sebanyak daripada perkongsian daripada Dr. Sofiah sebentar tadi mengenai lanjutan tafsir tadabbur surah Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan perkongsian ini juga akan meningkatkan lagi tahap khusyuk kita dan membuka lagi jalan-jalan yang mempermudahkan laluan kita untuk lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayatnya, ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Jadi insya-Allah pesanan untuk saudari-saudari sekalian, kita akan teruskan kelas kita insya-Allah pada minggu hadapan, sekali lagi dengan tafsir dan tadabbur. Kita akan teruskan dengan tafsir dan tadabbur dan begitulah seterusnya. Kebetulan itu memang pengkhususan bidang kami berdua, kami daripada Jabatan Quran dan Sunnah. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan Dr. Sofiah akan membentangkan surah Al-Ikhlas. Ya, insya-Allah ya. Ustazah, ada lagi? InsyaAllah, ya.
Jadi surah Al-Ikhlas ini tujuannya antara apa yang kita utamakan juga adalah proses mengenali Allah, ya, mendekatkan diri dengan Al-Quran, juga mentauhid ataupun mengukuhkan, memasakkan lagi ketauhidan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Ikhlas juga dibaca di dalam salat. Saya rasa kebanyakan kita akan membaca surah Al-Ikhlas dalam salah satu rakaat dalam salat kita yang 5 kali sehari. Jadi insya-Allah apabila kita menghayati surah ini, kita akan dapat meningkatkan kefahaman kita tentang tauhid dan mengesahkan Allah SWT, di samping juga menjadi salah satu ikhtiar kita agar dapat meningkatkan kadar khusyuk dalam solat kita. Seperti mana yang kita baca dan kita lakukan untuk surah Al-Fatihah ni, insya-Allah kita akan teruskan dengan surah Al-Ikhlas dan kita akan masukkan elemen-elemen ketauhidan pada Allah SWT. Jadi tadabbur kita insya-Allah bukan sahaja literal tapi juga teknikal, dan kita usaha praktikkan insya-Allah bagaimana untuk menghayati solat kita melalui bacaan surah Al-Ikhlas pula. Sebelum ni Al-Fatihah kan, insya-Allah lepas ni try lagi solat lagi, baca Al-Fatihah sambil bayangkan apa yang dah dipelajari dalam kelas ni, mudah-mudahan lebih khusyuk insya-Allah. Bayangkan dan rasakan juga bagaimana Allah merespon bacaan kita pada setiap patah ayat surah Al-Fatihah tu. InsyaAllah lepas ni kita nikmati pula dengan menelusuri surah Al-Ikhlas minggu hadapan, insyaAllah. Okey, rasanya itu saja ya. Dr. Sofia ada apa-apa lagi ke? Tak ada. Tak ada ya? Okey, baik. Sister Nurul, ada apa-apa ke? Nak tambah atau nak tutup? Ada apa-apa? Tak ada dah. Tak ada ya? Okey, boleh ya. InsyaAllah minggu depan kita jumpa untuk surah Al-Ikhlas. Dan kami berdua mohon maaf jika ada sebarang kekurangan, kelemahan. Hakikatnya kesemuanya daripada Allah SWT, tetapi disandarkan pada diri kami sebagai manusia, dan tentulah manusia itu tidak sunyi daripada kesilapan, dan mudah-mudahan kesilapan itu dihitung sebagai salah satu daripada orang kata apa ya, usaha yang kita lakukan untuk sentiasa memperbaiki diri di hadapan Allah SWT agar menjadi hamba-Nya yang apa Ustazah nak sebut perkataan, tak datang perkataan. Hamba yang tulus lah. Tulus dalam sentiasa berusaha memperbaiki diri insya-Allah kan. Mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di minggu hadapan. InsyaAllah. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam. Sama-sama. Sama-sama.